Tuan-tuan, dulu masa saya baru masuk ke jabatan mufti, masa itu saya dengar tentang sembahyang fitrah. Sembahyang fitrah ni dilakukan setahun sekali. Caranya ialah semua telanjang. Kalau ada 10 orang, 10-10 telanjang. Yang paling buruk tu imam. Sebab duduk depan, semua orang menyaksikan dia. Yang lain tak apa, boleh cover, tak nampak. Tapi imam di depan tu semua kita kok dia rokok, dia sujud lagi parah. Jadi maknanya itu pun diterima sebagai satu ajaran. Jadi untuk menimbang mana mazhab yang membenarkan, hatta mazhab Maliki pun tak membenarkan, walaupun batasan aurah yang lebih ringan mazhab beliau. Mazhab Imam Asy-Syafi'i memang tak boleh, pusat dan lutut. Itu pun masih ada lagi kaedah yang menyuruh kalau tutup aurat lebihkan sedikit, iaitu dalam kaedah menyebutkan tentang hukum harimul masjid, kerana batasan sempadan yang nak kita katakan sebagai masjid, jadi lebihkan sedikit itu adalah yang hukumnya sama dengan hukum masjid. Begitu juga orang basuh muka ketika berwuduk, had muka dia antara anak telinga. Kalau sampai ngam-ngam, itukah dikisah atau kena lebih sedikit? Kena lebihkan sedikit. Baru benar-benar tahqiq muka sudah terbasuh, adakah wajib? Ya wajib. Jadi itu termasuk dalam ma la yutimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Termasuk dengan kaedah harim masjid tadi. Jadi kesemuanya ini berpandukan kepada kaedah, dan kaedah itulah yang berada di dalam mazhab kita, mazhab fiqh kita. Maka seandainya kita berpegang dengan mazhab fiqh, sudah tertolak tentang masalah sembahyang fitrah. Demikian ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita kata menyembah kubur, ada orang menyebutkan bahawa orang sufi ini dia penyembah kubur. Penyembah kubur itu apa dia? Ta'arifkan dulu. Ta'arif yang kita katakan dengan ta'arif yang jami' dan juga mani', sehingga benar-benar kita boleh faham, itulah dikatakan penyembah kubur. Seperti tahlil. Tahlil itu apa dia? Oleh kerana ta'arifan yang tidak ada, maka mereka-mereka yang pembenci tahlil, mereka akan katakan tahlil itu adalah sebahagian daripada amalan Hindu. Hindu pun menafikan, kami tak pernah bertahlil. Tapi kenapa kita kata boleh masuk dalam Hindu? Kerana ta'rifan kita itu adalah ta'rifan yang tidak jami' dan tidak mani'. Akhirnya orang mengatakan ta'rifan itu mencakupi kita dan juga dia, mencakupi Wahabi dan mencakupi Ahli Sunnah. Tetapi yang kita dikatakan batil, yang dia tidak menjadi batil. Seperti contoh, Maulid Nabi, Nabi tak pernah buat. Zikron Nabi, yang itu boleh buat. Isi dia sama, namanya lain. Dia masih katakan bernama contoh. Namanya tadi contoh ambil syuhada punya Kaha, Imam Kaha. Imam Kaha yang memakai jubah, dia masih Imam Kaha. Imam Kaha, dia buat lakon sikit, pakai sari, dia tetap Imam Kaha. Dia pakailah pakai baju kurung, baju kelawar, dia tetap Imam Kaha. Cuma orang kata, apa kono Imam Kaha barang pergi makanan sampai dia pakai baju kelawar ni? Kenapa dia kata demikian? Dia masuk orang yang sama. Bajunya lain, zikra Rasul ke, zikra Nabi ke, maulid Nabi ke, benda yang sama. Tetapi oleh kata ta'rifan yang menyebabkan bahawa kita buat menjadi haram, dia buat menjadi sunnah. Ini timbangan apa yang dia pakai? Kaedah berfikir apa dia? Kalau kita kata, kalau kita yang cakap 2 campur 2 4, dia kata kita salah. Tapi dia 2 campur 2 4 betul. Ini kaedah apa? Cara berfikir macam ini. Kalau kita kata Allah itu mustahil wujud, wujud Allah Ta'ala mustahil tidak wujud, Allah itu wajib wujud, dia kata ini fahaman sesat. Jadi Allah tu wujud tak wujud? Dia kata Allah tu ada dengan wujud tu sama. Tapi bila dia kata ada, itu sunnah. Kita kata wujud, itu bid'ah. Ini benda yang pelik. Sebab itu dalam masalah ini perlu rujuk kepada akidah ahli sunnah yang sudah lengkap,
yang sudah pun satu binaan yang sangat kukuh. Kalau kereta dah semua lengkap dah. Kalau kereta tak ada bateri sekarang ni pun dia boleh buat. Kenapa? Kerana dia sudah kukuh. Kita jangan menyusahkan diri sendiri dengan nak pergi potong getah untuk menempa tayar. Kata-kata kita tak pakai tayar Yokohama ke, tayar apa ke, saya tak pakai. Tayar cap kupu-kupu ke, saya tak pakai. Dia pun dah banyak jenama tayar. Habis, saya buat sendiri. Saya sendiri pergi potong getah. Saya sendiri buat getah tayar. Tuan-tuan, bersapai tayar. Kalau start kereta pusing sikit bersapai. Sebab apa dia? Kita bukan ahli. Ulama' dah buat, cerdik pandai, cerdik kawan dalam bidang ini, pakai teknologi, dah kaji dah. Berapa kelajuan kereta untuk tayar seperti ini. Kereta lumba 300 km sejam. Dengan kelajuan begitu, tayar, kalau tayar kita buat sendiri boleh? Tak boleh. Tayar pakai Yokohama kita pakai terbagai. Sebab tak boleh. Jadi teknologi dah sesuai. Kita cuma ambil kunci, start atau tekan punat dia, lepas tu kita jalan. Selamat atau tidak? Lebih baik, lebih selamat, lebih menguntungkan. Guna minyak ke, tak guna minyak ke, lebih menguntungkan kerana benda dah siap. Kita menolak mazhab, berarti kita menolak satu benda yang dah siap. Dan kita nak buat pula, kita hazal karamah pun tak selesai. Ini kan nak kita buat mazhab sendiri. Ini akan menjadi rosak. Dengan sebab itu kata tadi, soalan Azlan tanya, adakah boleh membasmi ajaran sesat? Memang membasmi. Kerana fiqah dinilai, kerana tauhidnya dinilai. Dan kalau dia kata, saya ini bertasawuf, saya ahli makrifat, saya orang ni, jadi dia kata makrifatnya saya ni sampai tak wajib semayang. Kenapa? Kerana saya sudah berpegang syariat Nabi Khidir alaihi salam. Salah, kerana takrifan Nabi, takrifan Rasul tidak sama. Rasul yang itu mendapat wahyu dan menyampaikan, Nabi tidak. Dan Nabi ini menyambung legasi syariat yang sebelum. Nabi Muhammad itu Rasul pembawa syariat dan memandam kesalahan syariat yang lain, disatukan dengan syariat Nabi Muhammad. Hatta Nabi Isa ketika di zaman dia, syariat Nabi Isa masuk di zaman Nabi ketika dia bangkit akhir zaman, dia bersyariat dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya ni yang dah tinggi sangat konon-kononnya tak perlu bersyariat dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolahnya kita lebih hebat daripada Nabi Isa alaihi salam. Ini tuan-tuan. Sebab itu kita kata kalau seandainya timbangan ini kita gunakan, iaitu daripada fiqahnya, tauhidnya, tasawufnya, iaitu selaras dengan RUU, maka selamat akidah umat. Walau apa baik jenama dia. Dia kata dia tasawuf ke, dia kata dia ahli tauhid ke, dia kata ahli fiqah ke, timbang daripada situ insya-Allah selamat. Wallahu a'lam.